أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الأجر والثواب وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله
علي القدر ورفيع الجناب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله والأصحاب وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الحشر. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga dengan penghayatan takwa yang sebenar-benarnya akan menjadikan kita hamba yang dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Mimbar Jumaat hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Ibrah Pemuda Al-Kafi. Sidang Jumaat yang dirahmati, Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis telah menyatakan bahawa pada hari Jumaat kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada 7 golongan manusia. Antara golongan yang beroleh perlindungannya ialah golongan pemuda yang sentiasa menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah. Realitinya, masa muda adalah suatu tempoh waktu yang amat sukar dan mencabar. Saat ini nafsu dan keinginan sedang kuat bergelora di dalam dada dan jiwa. Bahkan amat sedikit yang mampu berhadapan dengan kuatnya ujian tersebut, yang akhirnya menyebabkan ramai di kalangan pemuda yang tewas dengan godaan nafsu dan tersungkur ke lembah kemaksiatan dan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, bagi pemuda yang mempunyai keazaman dan ketaatan yang tinggi sebagai seorang muslim yang sejati, pasti ia mampu melawan tuntutan nafsu serakahnya dengan memenuhi hari-harinya dengan melaksanakan perkara-perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat kebaktian kepada kedua orang tuanya dan mengisi hari-harinya dengan berbuat kebaikan sesama manusia. Memang menyeru, marilah kita mencontohi kepribadian para pemuda Al-Kahfi atau Ashabul Kahfi yang sesekali tidak membiarkan jiwa mereka tunduk kepada kezaliman pemerintah yang menyembah tauhid dan berhala, dan tidak membiarkan hati mereka reda dengan kemaksiatan dan kesyirikan yang berlaku di hadapan mereka. Maka pemuda-pemuda ini membulatkan tekad untuk berhijrah dan berlindung di sebuah gua Al-Kahfi demi mempertahankan akidah mereka dan memelihara kelangsungan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga diabdikan kisah ini dalam kitab Al-Quran dan dinamakan khusus sempena kisah ini dengan surah Al-Kahfi. Para tetamu Allah yang berbahagia, Ashabul Kahfi adalah gelaran sekumpulan pemuda beriman yang hidup pada masa seorang raja Romawi di Rom beberapa ratus tahun sebelum diutusnya Nabi Isa AS. Pemuda-pemuda ini hidup di tengah masyarakat yang menyembah berhala di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim. Ketika raja mengetahui ada sekumpulan pemuda yang tidak mengikuti mereka untuk menyembah berhala, maka raja pun murka, lalu dipanggil dan diperintahkan mereka untuk mengikuti kepercayaan nenek moyang mereka yang diwarisi secara turun-temurun. Tetapi jiwa pemuda Kahfi ini tidak pernah sekali menerima titah perintah raja tersebut untuk menyembah berhala, lalu mengambil keputusan untuk berhijrah dan berlindung di sebuah gua dari kerajaan pasukan raja yang zalim tersebut, dan berlindung di sebuah gua dari kejaran pasukan raja yang zalim tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ أوى الفتنة إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul Azim. Suratul Al-Kahfi ayat 10. Maksudnya, ingatkanlah peristiwa ketika serombongan orang-orang muda pergi ke gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami,
Kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Mereka berdoa agar Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan mereka petunjuk yang lurus dalam setiap urusan dan kesulitan yang mereka hadapi. Allah Subhanahu wa taala memelihara dan menaungi mereka dengan menidurkan mereka selama ratusan tahun lamanya di dalam gua itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Sadaqallahul azim. Suratul Kahfi ayat 25. Maksudnya, dan mereka telah tinggal tidur dalam gua mereka 300 tahun dengan kiraan ahli kitab dan tambahan 9 tahun lagi dengan kiraan kamu. Muslimin yang dirahmati Allah, kisah pemuda Al-Kahfi ini bukanlah sekadar kisah remehan di dalam Al-Quran. Bahkan ia mengandungi banyak pelajaran atau ibrah bagi insan yang mahu berfikir dan bagi insan yang ingin mendapatkan petunjuk dan pedoman di dalam kehidupan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fitnatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Suratul Kahfi ayat 13. Maksudnya, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad perihal mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka itu orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahi mereka dengan hidayah petunjuk. Allah Subhanahu wa taala mengabdikan kisah Ashabul Kahfi sebagai kisah teladan yang memang selayaknya dijadikan contoh atau suri teladan dari generasi ke generasi. Apatah lagi di zaman sekarang, di mana tingkat godaan semakin mencabar berbanding dahulu dengan kefesatan dunia teknologi maklumat dan dunia tanpa sempadan, menyebabkan manusia mudah leka dan alfa, lalu hanyut dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru member pada hari ini menegaskan perlunya kita menghayati kisah Ashabul Kahfi ini, khususnya dalam mempertahankan keimanan kita sebagai seorang mukmin yang sejati, walau dalam keadaan apa sekalipun ujian, cabaran dan mihnah yang datang menduga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Shadaqallahul azim. Suratul Kahfi ayat 14. Maksudnya, dan kami kuatkan hati mereka dengan kesabaran dan keberanian semasa mereka bangun menegaskan tauhid lalu berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi. Kami tidak sekali-kali akan menyembah Tuhan yang lain daripadanya. Jika kami menyembah yang lainnya, bermakna kami memperkatakan dan mengakui sesuatu yang jauh dari kebenaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'un alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu faya fadhal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم Sultan Nabarlisyah wa wali ahdi duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Nabarlisyah ibn Sultan Salahuddin wa jami'al usratil malakiyah. Allahumma wafiqhum lissadad wa aslih bihimul ibad wal bilad waj'al taqwa lahum khayra zad, innaka ra'ufur rahimun jawad ya latifan bil ibad ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.